Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, apa kabar semua? Semoga semua berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, pada pagi ini sesi PDPR cikgu akan teruskan untuk tajuk 5.4 Teknologi Kejuruteraan Genetik. Oke, cikgu mohon kepada semua pelajar tumpukan perhatian kepada sesi penerangan cikgu ya berkenaan dengan topik ini. Oke. Oke, teknologi kejuruteraan genetik ya adalah istilah yang digunakan kepada pengubahsaian genetik sesuatu organisme ya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, kejuruteraan genetik ialah pengubahsaian genetik. Ini kata kunci ya. Oke, yang perlu kamu pahami ya. Oke, mulai diperkenalkan pada tahun 1971 hingga 73 ya. Oke, dikenali sebagai sains kejuruteraan genetik. Oke, kejuruteraan genetik biasanya dikaitkan dengan DNA rekombinan ya. Ini istilah dia. DNA rekombinan. Oke, organisme termodifikasi genetik ataupun genetically modified organism, GMO. Dan terapi gen. Jadi kalau kamu jumpa istilah-istilah ini, maknanya ini adalah berkaitan dengan kejuruteraan genetik. Oke, teknologi DNA rekombinan, bukan binaan, rekombinan. Oke, merupakan teknologi yang menggabungkan dua spesies yang berbeza menghasilkan satu genetik yang baru. Oke, tengok dua spesies yang berbeza ya, dua spesies yang berbeza. Kemudian menghasilkan satu ciri genetik yang barulah. Oke, sebagai contoh, DNA dari tumbuhan boleh dikombinasikan dengan DNA bakteria atau DNA manusia dikombinasikan dengan DNA daripada kulat untuk mencipta DNA hybrid. Oke, contoh yang lebih terperinci adalah seperti penghasilan insulin manusia melalui bakteria. Oke, penghasilan insulin ini dapat membantu orang yang mengidap diabetes mellitus atau penyakit kencing manis. Oke, jadi boleh berlaku ya. Kalau sebelum ini, mungkin kita tidak percaya ya bahwa DNA kita ini boleh bergabung dengan DNA lain selain manusia kan. Jadi melalui kejuruteraan genetik ini kita dapati DNA tumbuhan boleh ya dikombinasi ya, ataupun digabungkan dengan DNA bakteria ataupun DNA manusia ini dengan bakteria juga. Oke. Jadi ini contoh lah ya. Ini kamu ambil, kalau ditanya apa contoh, inilah penghasilan insulin ya. Insulin ini perlu kepada kita ya untuk mengelakkan diabetes. Kenapa kena penyakit diabetes? Insulin ini tiada. Oke, ini adalah Raja 5.6 menunjukkan pembuatan insulin melalui teknologi DNA rekombinan ya. Oke. Jadi apa yang kita lihat di sini? Oke, ini adalah sel pankreas manusia kan. Ini pula sel bakteria. Oke, jadi melalui DNA rekombin diekstrak keluar, kemudian digabungkan ya. Enzim pemotong, enzim ini bahan kimia lah ya. Oke. Kemudian gen insulin manusia di sini diekstrak, kemudian digabungkan di sini. Ya. Yaitu gabungan antara DNA rekombin dengan gen insulin manusia tadi. Oke, kemudian disimpan dalam tangki penapaian
Nah, oke, dalam tangki penapaian. Oke, insulin manusia dan juga DNA bakteria inilah. Oke, akhirnya dia menghasilkan insulin tadi. Oke. Oke, siapa yang guna insulin nih? Manusia lah. Oke. Oke, jadi untuk lebih jelas lagi kamu boleh rujuk di sini. Ini boleh rujuk buku teks ya. Ini gambar aja nih daripada buku teks. Oke, kamu gunakan kamu punya smartphone, kamu scan ini apa namanya ini? Barcode ini. Oke, untuk melihat video ya. Jadi daripada video itu kamu akan nampak lebih jelas lagi lah. Oke, bagaimana teknologi DNA rekombinan ini dihasilkan. Oke, GMO seperti yang cukup kita tadi, organisme termodifikasi genetik. Ya, yaitu tumbuhan, hewan, bakteria ataupun virus ya. Diubah sesuai sejarah genetik untuk tujuan tertentu. Nih. Oke, tumbuhan, bakteria atau virus. Ya. Oke, teknologi ini menggabungkan gen daripada dua spesies yang berbeza ya. Malahan boleh dilakukan dengan menggabungkan gen hewan dan gen tanaman atau gen bakteria. Tiga-tiga ini boleh digabungkan. Oke, dengan ciri baru yang tidak mungkin boleh dihasilkan melalui proses persilangan tradisional. Tengok nih. Ya, proses persilangan tradisional ini maksudnya mutasi itulah, ya. Oke. Organisme baru ini mengandungi beberapa perubahan khusus yang diperlukan untuk meningkatkan quality commercial. Jadi ini biasanya lebih merujuk kepada tanaman-tanaman pertanian, ya. Quality commercial ya. Oke, beberapa tumbuhan yang telah dihasilkan adalah tumbuhan yang boleh antaranya boleh menghalang serangga perosak atau penyakit. Maksudnya tumbuhan yang telah dihasilkan ini dia punya kelebihan, dia tahan serangan serangga perosak ataupun penyakit. Jadi di situ akan menyelamatkan tanaman kita lah ya daripada mati ataupun rosak ya akibat serangan serangga ataupun penyakit. Oke, teknologi ini dihasilkan dalam penanaman padi. Oke, penanaman padi, jagung ataupun kelapa sawit. Nih. Ya. Oke, hasilnya buah yang lebih besar, nilai nutrisi yang lebih tinggi dan daya rintangan terhadap serangan perosak dan penyakit merupakan ciri produk yang diingin dalam bidang pertanian. Inilah. Ya, kita mau hasil tanaman kita ini dia punya buah besar supaya berat kan, terutamanya buah sawit. Lebih berat lagi mahal lah kan, lagi mahal dia punya harga ya. Oke, yang seterusnya tahan penyakit. Supaya kita tidak menghabiskan banyak duit untuk memberi racun perosak. Oke, salah satu kebaikan tanaman yang dihasilkan melalui modifikasi genetik ini ialah pengurangan penggunaan racun serangga. Inilah yang seperti yang cukup bagi kita tadi kan. Ini cost membazir lah di sini kan. Kita perlu beli racun. Ya, sedangkan patutnya perkara itu tidak berlaku lah. Jadi dengan cara ini hasil pertanian akan menjadi lebih banyak lagi lah. Pendapatan petani pun akan bertambah. Yang kedua, mengurangkan masalah pencemaran alam sekitar. Sudah tentulah ya. Apabila kita menggunakan racun perosak ini, selain daripada membunuh, menyelamatkan kita punya tanaman daripada serangga-serangga yang merosakkan, ia juga mencemarkan alam sekitar. Kebaikan teknologi kejuruteraan genetik. Ada 3 di sini. Ini kamu perlu hafal lah ya. Pertama sekali mengenal pasti dan menentukan penyakit, baka dan seterusnya merawat penyakit tersebut. Melalui teknologi genetik kita boleh mengesan lah. Tanaman kita ini, ini penyakit dia ya. Penyakit buahnya kecil. Buahnya kurus, buahnya tidak berkhasiat. Seterusnya merawat penyakit tersebut.
Oke, menghasilkan tanaman dan ternakan yang lebih berkualiti. Ya, ini sudah tentulah. Oke. Dari segi size, dari segi berat. Ya. Oke, ayam kita gemuk-gemuk semuanya, bukan kurus-kurus. Bila gemuk banyak isi, banyak daging. Oke, begitu juga dengan hewan lain seperti kambing atau lembu. Oke, yang seterusnya menghasilkan tanaman dan ternakan yang mempunyai daya tahan penyakit tinggi berbanding generasi sebelumnya. Oke, sebelum teknologi kejuruteraan genetik ini dilaksanakan, oke, petani-petani masa dulu bergantung kepada rezeki lah orang kata ya. Kalau tanaman padi itu tidak diserang oleh hewan perusak seperti belalang, seperti siput, ada rezeki lah, kan? Tapi kalau diserang tidak ada rezeki. Jadi itulah. Jadi kebanyakannya akan mengalami masalah kena serangan. Ya. Jadi kesian lah. Oke, tetapi hasil daripada teknologi kejuruteraan genetik pada hari ini tidak ada sudah masalah ini ya. Oke, tanaman padi yang ditanam ataupun tanaman tumbuhan yang ditanam ataupun ternakan yang ditanam, oke, dia dapat menghasilkan ataupun mengeluarkan hasil seperti yang diharapkan. Oke, yang seterusnya menghasilkan tanaman yang lebih banyak ya. Oke, maksudnya di sini dari segi kuantiti dia ya menjadi lebih banyak. Kemudian masa yang kita perlukan untuk menuai pun jadi pendek. Kalau dulu, cikgu ambil contoh tanaman padi. Oke, tanaman padi ini cuma boleh ditanam kemungkinan setahun 2 kali sahaja ya. Setahun 2 kali sahaja. Oke, itu pun hasilnya kita tidak pasti ya sama ada 100% ataupun kurang. Tetapi pada hari ini tanaman padi ini kita boleh dikatakan boleh ditanam 3 kali setahun ataupun ada lagi jenis yang boleh ditanam 4 kali setahun. Jadi sudah tentu akan menghasilkan lebih banyak lah kuantiti kan. Oke, seterusnya contoh lain penghasilan insulin dan enzim daripada bakteri boleh membantu kesehatan manusia. Jadi kita sudah maklum pada hari ini penyakit-penyakit yang pada masa dahulu tidak ada peluang untuk sembuh ya, tetapi pada hari ini alhamdulillah hasil daripada teknologi kejuruteraan genetik penyakit ini dapat dirawat. Oke, keburukannya pula. Jadi biasalah ya, teknologi ini pasti ada kebaikan dan juga pasti ada keburukan. Oke, jadi hasil perubahan genetik memberikan alahan dan kesan sampingan kepada pengguna yang mengalami alahan lah. Oke, menghasilkan spesies baru menyebabkan spesies asal akan pupus. Oke, yang ketiga kesan sampingan seperti mutasi kepada pengguna. Mutasi ini sesuatu yang tidak baik lah, ya. Jadi yang juga nyatakan tadi, bila ada kebaikan pasti ada keburukan ya, kesan sampingan mutasi. Oke, spesies lama akan pupus. Sudah tentulah kan. Spesies asal ini akan pupus. Kamu tidak akan tanam lagi ya padi yang perlu masa yang panjang untuk dituai ya. Oke, kamu tidak akan menternak lagi lembu-lembu yang kurus ya, yang mudah mendapat penyakit kan. Itulah sebaliknya. Seterusnya pengubahsuaian genetik mungkin digunakan secara tidak bertika seperti ini pembuatan senjata biologi lah. Ini kalau tidak dikawal maka ini akan berlaku lah, yang boleh memusnahkan manusia itu sendiri. Oke, seterusnya penghasilan organisme yang mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap pesticide. Oke. Organisme yang daya tahan. Maksudnya keburukan juga. Kenapa dikatakan keburukan di sini? Ya, daya tahan. Ya. Nanti coba kamu kaji ya. Mengapakah menghasilkan organisme yang mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap pesticide ini dikatakan sebagai keburukan? Ini persoalan yang perlu kamu cari jawabannya. Oke, etika dalam teknologi kejuruteraan genetik, dijalankan secara integriti yang tinggi. Integriti yang tinggi agar tidak menyalahi moral dan agama ya. Maknanya
Kita yang beragama Islam ini ada haram dan ada halal kan? Tidak boleh lah. Ke teknologi ini kita gabungkan dengan benda-benda yang haram dan halal. Oke, contohnya kalau organisme seperti babi dan anjing tak bolehlah pula kan? Digunakan sebagai bahan untuk menghasilkan genetik yang baru. Kemudian digunakan pula oleh orang Islam. Ataupun ada lagi yang lain lah. Oke, teknologi kejuruteraan genetik dapat membantu manusia dari segi kesehatan seperti insulin. Oke, yang ketiga, membantu manusia menyelesaikan masalah kekurangan makanan dan ini sudah tentu, ini sudah terbukti lah, ya. Ini yang sangat bagus. Oke, seterusnya eksperimen tidak ini yang seperti yang juga nyatakan tadi, agama dan juga moral lah. Oke, jadi bagi mengelakkan kejuruteraan ini disalahgunakan, undang-undang dan peraturan wajar dikuat-kuasakan. Nah, ini mesti ada peraturan dan undang-undang. Oke, mana-mana hasil yang dihasilkan secara tidak memenuhi piawaian ataupun undang-undang yang telah disahkan, maka sepatutnya tidak boleh digunakan dan kajian itu tidak perlulah dijalankan. Alright, itu saja untuk hari ini. Untuk tajuk kejuruteraan teknologi, ya, genetik. Oke ya, untuk pengetahuan pelajar ini ada satu kursus ya khas untuk university ya, untuk bagian ini ya. Jadi insya Allah satu hari nanti mungkin akan datang, mungkin tahun depan ya, kalau kamu berpeluang melanjutkan pelajaran ke university ya, aliran sains, coba kamu masuk bidang ini ya. Bidang ini sangat mustahak pada hari ini. Oke. Jadi daripada cikgu, oke, sesi PDPR cikgu untuk hari ini itu saja. Oke, jadi sekali lagi terima kasih kepada pelajar-pelajar yang dapat mengikuti ataupun dapat melihat apa yang cikgu terangkan dalam tajuk ini. Oke, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.